pergi kepada crime. Bila pergi kepada crime, dia boleh pergi pada section 323. Dia boleh pergi kepada 326 sekiranya ada senjata tuan. Orang dah marah, you jangan nak tahan. Mana boleh tahan kalau orang nak marah. Saya dah cakap banyak kali, jangan bergaduh. Tapi dia pun nak ajak bergaduh sebagai. Tapi alhamdulillah dengan kawalan kita punya aktivis dan kerjasama, kita minta kerjasama mangsa, dapat kawal. Tapi kalau tak dapat kawal, macam mana? Sebab tu kadang-kadang saya rasa pelik dia orang ni. Patutnya benda ini sudah dikawal di peringkat awal. Jadi kita minta supaya kita mintalah kerjasama. Saya tak minta kerjasama AGR, saya minta kerjasama polis. AGR sorry. Saya cakap tu serang. You jangan nak ugut saya dah bro. Saya tak takut dengan you. Siapa? Saya tak takut dengan pasal apa? Saya mati sekali, hidup sekali. Ini pegangan saya daripada saya kecil sampai pasal tak ada lah, sorry. Nak mati 2 kali. Engkau tu mati banyak kali. Pasal apa mati banyak? Pasal menipu orang. Keluar rumah rasa takut. 9-10 orang bodyguard apa benda? Buat kerja betul ke? Orang yang buat kerja betul pun tak pakai bodyguard 10-20 orang. Turun macam menteri, macam hebat. Yang lain faham, macam saya faham yang tunggu kat situ kan. Yang tunggu sebelah jalan pun macam, saya rasa macam pelik. Harusnya negara kita punya undang-undang yang melindungi kita. Dan kita berharap penjawat awam, agensi-agensi yang di mana mereka ini diperkenankan oleh yang di-Pertuan Agong untuk berkhidmat untuk masyarakat dan pengguna di Malaysia supaya faham amanah dan tanggungjawab yang seharusnya mereka ambil untuk gerakkan benda ni supaya membantu. Kita perlukan kerjasama yang baik dengan semua agensi untuk menumpaskan sedikit-sedikit yang ada. Dan kita rasa kalau boleh kita nak bersama dengan semua agensi supaya kita boleh menumpaskan banyak lagi orang ternaya. Dan berapa ramai yang kena bankruptcy dan sebagainya. Jadi itulah, saya tak nak cakap panjang pasal nak serah daripada topi. Cuma kita rasa, last saya nak cakap, cuma saya bagi tahu terus terang 7 ke 10 anggota yang saya rasa tidak membantu tu memang saya tetap dengan prinsip saya, memang tak membantu lah, sorry to say lah. Dan kita ada yang kita akan laporkan tentang kautim dan sebagainya. Tapi Allahu Akbar, pelik. Dan pelik lah, kita rasa pelik lah. Allahu Akbar, nak sumbat jalan cukup ke lagi? Ramai. Kalau nak sumbat ramai, saya beritahu maklum ramai. 1, 2, 3. Tak tahu kita. Tak maksudnya ramai, cukup ramai. Hari tu datang tanya mangsa, 100 lebih kan? Cukup ke Syed? Kalau cukup, kita ready. Kalau tak cukup, ready tak nak masuk dalam masa? Ready lah. Angkat tangan, okey tak? Okey. Dapat. Angkatlah semua. Okey, ready. Jangan angkat ni. Bakal saya sorang je. Abang Ali ready tak? Ustaz? Ready. Ustaz tengok semua. Abang Ali Imam Maghrib. Bos? Saya tengok dari mana. Terus menyokong kita. Dan kita tidak, macam Tok Ki kata, kita tak cari apa-apa populariti. Cuma live video tu atas sebab kita takut. Macam dia takut orang kata lain. Dan saya sekarang nak bagi tahu supaya pengguna di Malaysia belajar juga sedikit undang-undang tentang diri kita untuk pegangan kita. Mungkin boleh rujuk dengan kita punya Ketua Biro Undang-Undang Datuk Hisham supaya sekurang-kurangnya kita ada pegangan, katakan orang tahan kita, macam mana kedudukan kita, macam mana kita nak tahu kita berapa orang yang boleh siasat. Ini benda penting. Sebab supaya kita tidak ditindas. Saya tengok kadang-kadang bila dengar je polis, semua orang menggigil. Kalau kita salah, tak apa gigil. Kalau kita tak salah, kita ada pegangan kita. Dan polis pun bukannya nak kasih takut kita. Kalau kita salah dia, polis nak takut-takut kita. Kita salah, takut kita. Jadi kena ada pegangan seperti undang-undang di Malaysia supaya kita tahu rights kita kat mana lah. Cuma saya tak bagi balik kepada Tok Ki lah, itu je. Kita mungkin minta pandangan dari Syam, undang-undang, daripada sudut undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya rasa isu ni patutnya tidak wujud langsung. Daripada peringkat awal apabila pengadu membuat laporan polis kerana kereta mereka telah disimpan secara salah, sepatutnya pihak PDRN membuka kereta siasatan kerana menyimpan barang secara curang. Menyimpan barang secara curang itu berada di bawah kanun kejaksaan. Menyimpan barang secara curang. Kenapa dipanggil menyimpan barang secara curang? Kena faham konsep dia. Bila kita kata kereta yang ada loan dipanggil hire purchase. Bila hire purchase ni governed by Hire Purchase Act, akta sewa beli. Bila ada akta sewa beli, kita faham parti dia, pihak-pihak yang berkontrak. Pihak yang berkontrak yang pertama adalah owner. Owner siapa sebenarnya? Owner bank. Yang pembeli kereta ni semua dipanggil hire, penyewa. Bermaksud bila ada hire purchase agreement ni,
pembeli-pembeli tidak boleh menjual kepada pihak ketiga. Sekiranya mereka jual, saya tak tahu mungkin dia jual tu kerana ada elemen perdayaan, ada elemen perdaya. Mungkin syarikat tersebut telah memperdaya mereka mengatakan boleh jual, mungkin dia tak ada maklumat, menyebabkan mereka jual dan mewujudkan satu perjanjian. Mungkin perjanjiannya adalah sales purchase agreement ke, mungkin perjanjiannya leasing agreement ke, pajakan ke, ataupun jual beli. Perjanjian tu at the first place is void. Perjanjian tu pada peringkat pertama tak wujud perjanjian tu. Perjanjian tu kalau diteruskan dikira sebagai illegal, sebagai perjanjian yang tidak sah. Salah. Jadi atas kapasiti apa, soalan saya, syarikat tersebut memegang kereta tersebut? Dia bukan owner, dia bukan hirer, dia bukannya pemilik kereta, dia bukannya penyewa, dia bukan dua-dua. Perjanjian yang dia pakai pun void. Tiba-tiba dia boleh pegang, pada saya sepatutnya PDRM menyiasat. Kenapa dia boleh memegang kenderaan tersebut secara curang? Sebab the contract is void at the first place. Itu sepatutnya kalau dah dari peringkat awal, dia tak wujud cerita PPIM ni, kami semua tak wujud. Kalau benda ni diselesaikan di peringkat awal. Masalahnya benda tu tak selesai. Bila tak selesai, report polis dah dibuat. Kanlah persatuan pengguna ni nak jadi macam orang lain. Dialah orang lain jadi macam tu.